Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memberitahu sesuatu tentang kebaikan tentang kebaikan, di mana apabila kalau kita berada di dalam hutan kita ada satu jenis bahan di mana ianya sejenis daripada pokok kemuning pokok kemuning. Itu yang saya tahulah, kemuning, ataupun dia dipanggil kemuning hitam. Di hadapan saya ni adalah sejenis pokok, atau senang kata dia punya batang dia lah, yang telah dipotong-potong menjadi cebisan seperti ini. Okey. Sebelum tu saya akan bagi tahu dululah kelebihan dia. Okey, kemuning hitam. Kemuning hitam ni semuanya adalah ikhtiar. Kita ikhtiar kalau kita berada di dalam hutan. Kalau kita ada bawa bungkusan kemuning hitam ni, bolehlah. Sekiranya kalau kita terkena sengatan kita terkena sengatan ataupun binatang-binatang berbisa, boleh digunakan. Boleh digunakan dengan cara macam mana? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, kelebihan dia ini semua ikhtiar lah dan kita mohon kepada Allah lah dengan izin dia. Sebab apa? Kelebihan-kelebihan ni sebenarnya memang ada pada zaman Nabi dulu pun ada. Pada zaman-zaman Nabi dulu pun ada kelebihan-kelebihannya yang mana yang Allah telah berikan di dunia ni. Cuma kita tinggal cari je dan mengenali bahan-bahan dia lah. Kemuning hitam ni, kita ni hanya berserah kepada Allah dengan mohon keizinan dia. Sekiranya sembuh maka sembuhlah. Kebaikan dia lah, kelebihan dia lah. Kelebihan dia, okey, yang pertama, kalau kita ada simpan, ini bukan saya kata ni untuk kita percaya 100% yang segala sakit kita tu benda ni yang sembuh. Bukan maksud saya ini kita ikhtiar dengan izin Allah, kita mohon kepada dia. Tapi saya memang tak nafikan kemuning hitam ni memang boleh membantu. Boleh membantu kita sekiranya kita terkena sengatan berbisa, insya-Allah. Gigitan serangga, cuma cara je nanti lagi saya tunjuk lah. Penyembuh luka, penolak ilmu hitam atau sihir, itu mistik lah. Mistik lah maknanya kebanyakan atas dasar kepercayaan. Maknanya dengan izin Allah. Benda ni kalau kita ada dalam rumah ke, kita ada simpan, insya-Allah, ataupun kita bawa dia ke mana-mana. Kalau sekiranya ada orang ingin mendengki, khianat kita dalam dunia mistik ni, sekiranya ada orang nak sampaikan kita dalam keadaan yang kita sendiri tak tahu, kan, dia akan menghindar lah, menghindar. Dia penolak kepada ilmu hitam ataupun sihir, insya-Allah. Okey, yang kelima, tadi tu saya dah terangkan 1, 2, 3 4 sampai yang kelima, penawar racun ataupun mabuk. Kalau sekiranya kita mabuk laut, macam nak pitam ke apa, kita minum air ni, air kemuning hitam ni, dia pun boleh direndam. Dia boleh direndam di dalam gelas lah, dan dituang dalam keadaan air yang panas. Maknanya kita celup je kat dalam tu, kita biarkan, nanti dia akan keluarkan daripada kayu ni, nanti dia akan keluarkan sejenis warna kuning. Jadi air tu kita kacau dengan iktihar, ya Allah Tuhanku, kita mohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kau sembuhkanlah apa yang terdapat dalam tubuh badanku yang aku tidak ketahui, ya Allah. Hanya engkau sebaik-baik penyembuh. Kita mohon kepada Allah. Jadi insya-Allah kita dengan iktihar tu, insya-Allah. Sebab saya pernah buat benda ni. Saya pernah buat, kepala saya pening, kepala saya macam kita bangun daripada tidur mabuk, kan. Lepas tu saya pernah masuk hutan, bawa benda ni, bawa sebotol air itulah yang telah direndamkan di dalam air yang panas lah. Tapi bila kita simpan dalam beg tu, lama-lama dia akan sejuk. Tapi
dalam masa proses dia nak sejuk tu, dia dah keluarkan warna dia, warna kuning tu dia dah keluarkan dah. Jadi kita tinggal minum je. Tapi kena bacalah selawat Nabi, ataupun baca dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Okey. Yang keenam, penawar penyakit seperti demam panas, guasi, busung, batuk. Batuk ni memang betul. Saya pernah batuk dan saya pernah minum air kemuning hitam ni, alhamdulillah, batuk tu hilang. Kalau macam kita asyik gatal tekak je nak batuk je kan, kita minum air kemuning ni, insyaAllah. Tapi ada juga dengan cara ihtihar lain, boleh tapi ini adalah salah satu perkara yang di mana mujarab. Lepas tu kita kecacingan, sakit dalam mulut. Kalau mulut kita tu macam ada apa benda sopak, benda lah kan, kita tak tahu. Penyakit mulut lah senang cerita. InsyaAllah dia akan susut. Sakit kita yang dekat dalam mulut tu dia akan susut. Mata kabur, kembung perut. Ini kembung perut, kudis, kencing manis, luka dan susah nak buang air. Contohnya macam kita ni, apa hal lah kan, susah sangat aku nak buang air ni, kita minum air kemuning ni, insyaAllah. Semua je dengan izin Allah. Cara menggunakan kemuning hitam ni pula, kaedah dia menggunakan teras kuning hitam adalah dengan merendamkan ke dalam air ataupun diasah selama lebih kurang 10 minit atau lebih, kemudian minum airnya. Kita dah cara kita nak minum air ni, cara dia dengan merendamkan dengan air panas. Tunggulah dalam 10 minit macam tu. Air yang panas, betul-betul panas, bukan air suam tau, air yang betul-betul panas. Jadi kita rendam selama 10 minit, dia akan keluarkan warna kuning macam saya cakap tadi lah. Dia akan keluarkan warna kuning dan air tu boleh diminum lah. Okey. Lepas tu kemuning hitam ni juga, cara dia nak meletakkan ke atas kulit kita, di mana contohnya kalau kita kena binatang berbisa ataupun ada kudis-kudis ke yang susah nak kering kan, kita letak dekat atas dia tu. Kita asah dia dulu, macam kita buat fire starter. Macam tu lah, kita asah dia dulu, bagi dia keluar abuk tu, nanti saya tunjukkan. Asah dia dulu, bagi keluar abuk dia. Abuk dia tu kita letak dekat kulit kita ni, kita gosok. Saya pernah okey, saya tunjukkan. Ini adalah salah satu bekas-bekas dia. Ni. Dan saya pernah kena gigit tokek saya pernah kena gigit tokek waktu saya jaga haiwan-haiwan eksotik dulu. Pernah bersama dengan binatang-binatang eksotik ni dulu, bekerja. Jadi apabila saya nak tangkap tu salah cara, jadi dia gigi tokek tu, dia macam gergaji guys. Jadi dia apa, kisah lalas, koyak. Gigi dia tu macam gergaji kecil tu. Kulit kita ni boleh rabak tu. Darah memang jangan cakap lah. Waktu tu saya berada di the mall waktu tu, tahun Arnab, tahun Cina, tahun Arnab waktu tu. Saya bekerja dengan ada sahabat ni, saya bekerja dengan dia untuk ni lah, cari duit lah sikit kan, dengan haiwan-haiwan eksotik ni. Jadi pada musim tahun baru Cina tu, tahun Arnab, jadi dia punya tokek dia jatuh. Tokek dia dalam balang plastik tu jatuh jadi bersepah. Kita orang pergilah tangkap kan, ramai juga yang pergi tangkap. Mana yang jaga bagai-bagai haiwan eksotik tu, bukan seorang je ramai juga ada dalam 3-4 orang juga kawan-kawan dia jugalah, kawan-kawan sahabat ni lah. Jadi apabila cara salah menangkap tu, bila macam saya tangkap waktu tu, kepala dia kat sini waktu tu. Bila kepala dia dekat sini, pam, terus dia sambar dekat tangan saya ni, dia kunyah. Tokek tu kunyah. Gigi dia memang halus guys. Dia kunyah, jadi kulit saya ni terluka. Jadi koyak sikit lah sebab daripada kunyahan dia tu. Dia gesok berdarah. Lepas tu bila berdarah tu, saya lap apa semua basuh. Balik rumah tu saya bubuh kemuning hitam ni. Alhamdulillah. Tengok, dah tak ada kesan dia. Boleh saya tengokkan lah. Ini kesan dia, kesan gigitan tokek. Ini kalau macam yang lain-lain lah, ni macam parut apa saya pun tak ingat.
Saya letak dia, alhamdulillah dia jadi macam ni ha. Tapi dia masih meninggalkan parut lah macam tu. Okey, kelebihan selebihnya saya rasa itu je lah. Walau bagaimanapun katanya penuh dengan perlu diingat bahawa ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dihadapi. Sembuh atau tidak adalah kehendak dari izin Allah. Jadi macam saya cakap lah, sekiranya kita nak buat sesuatu tu, kita kena ingat pada Allah. Dia juga yang menyembuhkan. Segala-galanya dia adalah dia, bukan manusia ataupun haiwan ataupun perkara-perkara yang lain Semua atas izin Allah. Perantaraan di antara pemberi keistimewaan ni kepada kita. Allah beri kita keistimewaan ni. Jadi apabila kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT, kita gunakan dengan baik kan, dengan mengingati dia. Apa sekala pun kita buat, kita kena ingat dia supaya jalan kita tu betul. Okey, di sini saya nak tunjukkan lah, InsyaAllah kalau siapa yang ada kena macam yang saya cakap tadi lah Okey, yang ini tisu. Okey, ni saya tunjukkan cara-cara apabila di dalam hutan guys. Kemuning hitam ni, dia punya batang ni. Okey, contohnya tangan kita terluka ataupun kudis ke kan, yang kurang dia lambat baik. Dia lambat baik. Dia pula yang jenis yang kudis lambat baik, dia berair tu kan. Okey, kemuning hitam, asahkan dia. Ini dia terlalu besar Kalau boleh dapat tunggu kayu ni kering ni, sebab ni kayu ni basah ni. Sebab saya basuh tadi. Lagi satu, apabila kita beli ataupun kita dapat kayu ni daripada mana-mana kedai yang kita beli untuk kita kena pastikan basuh dululah, hilangkan dia punya segala lumpur-lumpur yang ada dekat situ. Kalau ada lumpur lah ataupun tanah, kita kena cuci dulu, bersih apa semua, baru kita boleh gunakan. Gunaan dia apabila yang lebih elok apabila time dia kering lah. Time dia kering kita boleh gunakan lah. Okey, jadi kita kikis macam ni. Kalau kering pun boleh, basah pun sebenarnya boleh. Tapi kalau basah dia akan jadi macam ni lah. Okey, jadi apabila yang ni, contohnya luka kita tadi tu kan, kita ambil ni, abuk dia ni, kita letak kat sini, kita sapu. Biar dia meresap sampai kat dalam kulit tu. Kita ambil ni, kita sapu. Nampak? Nampak hilang kan? Maknanya dia resap kat dalam kulit tu. So sekiranya kita kalau ada luka, dia cepatlah, InsyaAllah cepatlah dia kering lah, cepat kering. Dan haiwan-haiwan berbisa ni InsyaAllah lah dia mematikan lah, InsyaAllah. Semuanya segala dengan izin Allah. Okay. Tapi binatang berbisa buat masa ni saya belum pernah kena. Bukan nak minta kena, tidak tapi belum pernah. Cuma saya pernah kena gigit tokek, itu je. Jadi kemuning hitam ni lah salah satu cara dia lah. Saya sapu kat situ, balik rumah tu saya sapu. Alhamdulillah guys, tinggal parut dia gitu je. Tapi tak teruk lah. Tak adalah kata apa kita letak benda ni lagi teruk. Tidak kita letak kemuning hitam ni, dia terus hilang. Dia terus meresap gitu. Lalas kulit kita ni pun cantum balik. Macam itulah. Ni kita sapu. Pastikan abu dia ni yang hitam ni, kemuning hitam ni, kita masukkan dekat ni. Memang dia akan betul-betul meresap kat dalam kulit dia sapu macam tu. Okey, cara yang kedua pula. Sekejap saya tunjukkan. Okey, yang ini saya patahkan lagi. Saya letak kat sini lah. Okay guys, saya nak pergi ambil air panas Saya nak pergi ambil air panas. Saya akan tunjukkan cara-cara dia di dalam ni Alright. Okay guys, okay, tengok ni. Saya bubuh air kuning. Saya bubuh air panas tadi tu, dia terus keluar warna kuning ni. Kita boleh tengok ni. Nampak? Macam inilah dia. Macam ni. Dia akan keluarkan warna kuning tu. So nanti dalam keadaan dia macam ni, sekejap
Okey, di dalam keadaan dia macam ni, kacau dia. Pelan-pelan. Tak payah kacau pun tak apa, tapi lagi elok kalau kita kacau lah. Okey. Kita kacau dia macam tu. InsyaAllah dengan air dia ni, dengan izin Allah, air dia ni kita buat ada penyembuh ni insyaAllah. Kalau lagi elok, biarkan dia betul-betul kuning. Tu lagi bagus. Rasa dia ni, dia tak pahit Kuning kemuning hitam ni dia tak pahit Dia rasa tawar, piau gitu. Dia tak rasa kelat tak ada. Tapi dia tawar. Lagi satu kebaikan dia yang saya nak share kat sini adalah baik untuk tubuh badan kita lah. Sekiranya kalau kita demam, sebab saya pernah panas badan badan saya panas, terlalu panas, badan saya macam nak demam. Saya minum air kemuning hitam ni, lepas tu saya selubung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tu semua jadi sedia kala baik dia. Ni dia air ubat ni. Ada setengah orang bila saya cakap dia tak percaya. Tapi selepas digunakan baru dia tahu kebaikan dia. Ini bukan saya buat reka-reka rekayasa atau reka cipta saja-saja nak tunjuk. Bukan Ini adalah yang benar, kebaikannya yang datang daripada Allah. Dia juga yang menyembuh dan dia juga yang memberi sakit. Macam itulah. Jadi kita kena bersyukur atas kurniaan yang Allah bagi dekat muka bumi Allah ni, yang banyak. Semuanya hanya berselawat dan bertasbih dan berzikir kepada Allah, hanya kepada Allah. Tiada yang seumpamanya yang hidup dekat muka bumi ni yang tidak berzikir kepada Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan. Cuma kadang-kadang manusia ni lah sebab manusia ni ada berakal, dia boleh berfikir, jadi dekat situ dia ada rasa sifat lain daripada rasa bersyukur. Jadi kalau boleh kita elakkan daripada perangai-perangai macam tu lah. Sebab benda-benda macam ni saya nak bagi tahu, kita sebagai manusia biasa ni memang tak lari daripada salah dan silap, dosa. Jadi apabila kita buat sesuatu tu, biarlah kita berfikir biar kita berfikir setiap kebaikan yang Allah bagi tu, dia adalah yang terbaik ni. Manusia dia adalah yang terbaik. Maksud saya macam tu lah. Dan tiada selain daripada dia. Tiada selain daripada dia. Maknanya seumpamaan pemberian dia di muka bumi ni kita gunakanlah dengan baik. Ini kelebihan yang Allah nak bagi. Macam tu lah. Okey, nanti ada lagi satu sebenarnya saya nak bagi tahu, tapi tu insya-Allah lah kot lain hari lah. Dia sejenis ubat juga, di mana kalau semua tahu, di mana orang panggil pecah kaca, daun pecah kaca. Daun pecah kaca tu senanglah nak dapat, sebab tumbuh-tumbuhan tu, pokok dia pun kalau kita tanam macam tu je, kita ambil dia punya batang tu, kita cocok kat tanah tu, kita tanam macam biasa je, gembut-gembut. Lepas tu kita biarkan macam tu, dia akan tumbuh jadi liar. Dia sejenis tumbuhan liar. Pecah kaca tu pun bagus juga. Pecah kaca, daun pecah kaca nama dia. Nanti boleh rujuk dekat ni lah, dekat Google boleh tengok. Ini adalah salah satu dia. Banyak lagi sebenarnya kelebihan-kelebihan yang Allah bagi dekat kita yang kita tak tahu. Jadi ini adalah salah satu yang saya sharekan lah, kemuning hitam ni. Sebab tu kebaikan dia bukannya sikit guys, banyak. Dan kelebihan dia pun banyak. Selain daripada kemuning hitam ni, ada lagi yang perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita. Semuanya dengan izin Allah, insya-Allah. Okay guys, setakat sampai itu saja yang saya nak bagi tahu. Ni pisau emergency lah. Ni saya nak tunjukkan. Sementara tu kan saya dah pakai pula ni. Paracord, ada starter dan ada pisau.
kecil ni. Ini semua boleh dapat dekat Shopee pun boleh, ataupun kedai-kedai military, kedai-kedai aksesori military lah, boleh dapat lah. Ini pisau emergency lah. Pisau ni saya selalu pakai dan bawa ke mana saja. Saya gantung dekat leher. Pasal dia jenis tali paracord, senang. In case kalau apa-apa emergency, kita boleh gunakan dia lah. Macam tu. So kalau kita nak simpan, macam tu je. Okay guys, Assalamualaikum.